Assalamualaikum. Saya Muhammad Nabil Ashrafil bin Majrun. No matric I20204932. Okey. Saya akan menghuraikan kaitan-kaitan di antara kemahiran-kemahiran pengurusan dengan fungsi-fungsi pengurusan seperti fungsi perancangan, pengorganisasian, pengawalan dan kepimpinan. Okey, kaitan yang pertama yang mengaitkan kemahiran-kemahiran pengurusan dengan fungsi-fungsi pengurusan ialah perancangan. Perancangan ini merujuk kepada menentukan sesuatu matlamat yang hendak dicapai pada masa hadapan dan bagaimana kita hendak mengalihkan semua sumber seperti melakukan penjadualan ataupun penugasan serta lain-lain aktiviti-aktiviti yang hendak dilakukan. Okey, yang pertama, perancangan ini dia dilakukan dengan menggunakan kemahiran konseptual. Ini akan memberikan hal tuju yang lebih jelas kepada pengurus untuk bertindak dengan lebih cekap supaya matlamat ini dapat dicapai dengan lebih terjamin. Okey, yang seterusnya ialah semasa perancangan ini dibuat, pengurus ia akan menggunakan kebolehan konseptual untuk menganalisis setiap situasi dengan mudah ataupun ia dapat mengatasi pelbagai masalah. Saya itu perancangan yang dibuat menggunakan kemahiran konseptual ini berupaya untuk menyelaraskan ataupun menyepadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar ia lebih sistematik dan efektif. Sebagai contoh, kemahiran konseptual ini dia akan membantu misi organisasi berdasarkan kreativiti pengurus tersebut. Last sekali, hal ini ia akan dapat mencapai matlamat yang hendak dicapai oleh pengurus tanpa sebarang masalah yang akan dihadapi, dan matlamat organisasi ini akan dapat tercapai. Kaitan yang seterusnya ialah pengorganisasian. Okey, pengorganisasian ini merujuk kepada proses menggabungkan satu atau lebih individu supaya dapat bekerja secara berstruktur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Semasa organisasi dibuat, pengurus akan menggunakan kemahiran kemanusiaan untuk menyumbangkan idea, kreativiti dan inovasi kepada pekerja mengikut kesesuaian penetapan tugas. Dengan kemahiran kemanusiaan ini, ia membolehkan organisasi mencapai matlamat pada kos yang paling cekap dan berkesan. Kaitan yang ketiga ialah kepimpinan. Kepimpinan merupakan fungsi pengurusan yang menggunakan pengaruh untuk memotivasikan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Pengurus yang menggunakan kemahiran kemanusiaan ini, ia akan mempengaruhi gelagat atau tingkah laku pekerjanya dengan memberikan panduan, bimbingan, komunikasi dan perangsang kepada pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Hal ini akan dapat mewujudkan satu budaya dan nilai bersama dan menggalakkan pekerja untuk menunjukkan prestasi yang lebih tinggi. Pengurus biasanya menggunakan lebih daripada satu gaya pimpinan, antaranya gaya pemikiran autokritik, yang kedua demokratik, dan ketiga bebas. Kaitan yang terakhir, yang keempat ialah pengawalan. Pengawalan merupakan suatu proses untuk mengukur prestasi organisasi dengan membandingkan prestasi organisasi yang sebenar dengan piawaian yang telah ditetapkan. Kemahiran ini perlulah ada di dalam fungsi pengawalan, seperti fungsi pengawalan yang mana pengawalan ini melibatkan pengurus untuk memantau prestasi pekerja dengan piawaian yang telah ditetapkan. Pengawalan pengurus boleh menggunakan
kemahiran teknikal untuk mengaplikasikan segala teori, kaedah, teknik, prosedur dan alat-alat kepada pekerja yang bersesuaian untuk melaksanakan sesuatu tugas yang spesifik. Hal ini ia akan membantu pengurus untuk memperbetul kesalahan dan membuat penambahbaikan yang berterusan di antara semua aktiviti dengan kegiatan yang ada di dalam sesebuah organisasi. Okey, yang seterusnya untuk soalan yang kedua, kenapa tahap penguasaan kemahiran ini berbeza-beza antara level ataupun tahap pengurusan? Okey, yang pertama, kemahiran teknikal adalah sangat penting bagi pengurus bawahan seperti penyelia ataupun pegawai tadbir, kerana pengurus bawahan ini bertanggungjawab untuk memimpin aktiviti harian yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang terlibat dalam operasi pengeluaran. Tanpa pengetahuan yang mencukupi tentang aspek-aspek teknikal ataupun produk ataupun perkhidmatan yang berkenaan, mereka akan menghadapi kesukaran untuk membantu pekerja yang menghadapi masalah serta sukar untuk menguruskan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi berkenaan. Pengurus bawahan ini perlu mengawasi pekerja harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluaran, agar pengeluaran ini dia mengikut perancangan yang telah ditetapkan, kerana pengurus peringkat bawahan ini terlibat secara langsung dalam menghasilkan output terakhir. Okey, yang seterusnya, kemahiran manusia juga sangat penting kerana pengurus bawahan ni menjadi penghubung pertengahan dengan pekerja bukan pengurusan. Mereka yang akan memaklumkan matlamat organisasi dan menjelaskan masalah organisasi dan memberi motivasi kepada para pekerja. Okey, seterusnya ialah pengurus pertengahan. Bagi pengurus pertengahan ni sangat penting kerana ia memerlukan kemahiran kemanusiaan, komunikasi ataupun interpersonal. Mereka akan menjadi penghubung dengan jabatan-jabatan lain dalam mengorganisasi. Sebagai contoh, jika suatu mesyuarat antara jabatan diadakan, pengarah ataupun pengurus pertengahan seperti pengurus pemasaran, pengurus kewangan dan pengurus sumber manusia akan menjadi pengantara untuk membincangkan masalah masing-masing. Kemahiran teknikal tidak begitu penting kepada pengurus pertengahan, namun membantu pengurus pertengahan untuk bertindak dengan lebih bijak dan memahami aktiviti bahagian mereka. Dengan sebab itulah kebanyakan syarikat di Jepun mewajibkan setiap pengurus untuk melakukan kerja-kerja operasi semasa mereka mula bekerja di sesebuah organisasi. Okey, yang terakhir ialah pengurus atasan. Pengurus atasan sangat memerlukan kemahiran konseptual. Okey, kerana mereka perlu sensitif kepada sebarang bentuk perubahan persekitaran dalaman ataupun luaran untuk membuat perancangan strategi. Okey, misalnya kegawatan ekonomi akan menyebabkan operasi syarikat terjejas. Okey, mereka perlu cepat bertindak untuk menangani sebarang bentuk perubahan yang boleh menjadi ancaman kepada sesebuah organisasi. Okey, pengurus atasan juga perlu bijak berkomunikasi dengan semua pihak, sama ada di dalam ataupun di luar organisasi. Sebagai ketua syarikat, mereka perlu turut menjadi role model kepada para pekerja organisasi
Setiap ucapan ataupun maklumat, nasihat dan motivasi yang diberi ataupun disampaikan dengan jelas kepada semua pekerja mampu melonjakkan peningkatan produktiviti di kalangan pekerja.